Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mu'minun. Tafsir surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, juzuk yang ke-18. Sambungan perbincangan kita pada kali ini ayat 63. Bermula ayat 63, tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 722. Kita mula dengan bacaan ayat, beberapa ayat dulu, kemudian kita pergi kepada penjelasannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. Itu beberapa ayat perbincangan yang kita bincang tentang keadaan orang kafir, keadaan puak-puak Quraisy yang menentang, tidak mahu menerima Al-Quran, tak mahu menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai kerana, dengan pelbagai hujah-hujah ataupun tuduhan-tuduhan jahat yang mereka lakukan. Jadi para pelajar sekalian, di antara apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita pada kali ini, kita nak tengok sikap puak-puak kafir, sikap golongan kafir. Mereka dah dengar Quran, mereka dah jumpa sendiri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mendapat hidayah. Punca tak dapat hidayah kenapa? Allah Ta'ala sebut kepada kita beberapa sebab berlakunya penolakan, berlakunya tidak mahu menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu oleh puak-puak kafir, disebabkan hati mereka keras, hati mereka tak mahu terima. Bukan mereka tak dengar Quran, sudah dengar. Bahkan waktu dengar Quran itulah, pada waktu itulah mereka bising-bising, mereka buat perkara yang tidak baik, mereka buat tuduhan macam-macam pada saat mereka dengar Al-Quran.
Para pelajar, para jemaah sekalian, kita tengok kepada munasabah kedudukan ayat ini. Tengok dalam tafsir yang kita, yang ada pimpinan, yang ada tafsir lain-lain pun tengok. Dalam ayat yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita tentang kedudukan orang kafir. Ayahsabuna annama numidduhum. Adakah mereka menyangka rezeki, kemewahan dan pangkat yang mereka miliki itu menandakan betulnya ajaran mereka? Itu Allah peringatkan. Selepas habis episod mereka, maka datang pula Allah SWT peringatkan kepada kita beberapa ciri orang-orang yang laju menerima dan melakukan perkara yang baik. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Kemudian ayat ini kita undur balik, rujuk balik kepada keadaan orang kafir. Kafir yang mana? Yang menyangka mereka dalam keadaan kebenaran, yang mereka menyangka mereka hebat. Ini dia panggil Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa peringatkan kita perangai-perangai puak-puak kafir ni, dan juga apa pengajaran yang dapat kita ambil supaya kita ala hadarin, supaya kita sentiasa duduk di atas landasan berhati-hati, beringat-ingat, berwaspada. Jangan terperangkap dengan perangai-perangai kufar yang nak merusakkan ataupun nak menyekatkan perjalanan dakwah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Bal qulubuhum, tengok ayat kita. Bal qulubuhum fi ghamratin. Sekalipun demikian mana? Allah Subhanahu Wa Taala telah beri petunjuk hidayah, contoh-contoh yang baik di kalangan orang beriman, tetapi orang-orang yang engkar tidak juga berfikir. Geng-geng kafir ni tak fikir. Dia dengar Quran bukan nak jadi bahan kajian, bahan tadabbur. Dia dengar Quran untuk mencari di mana poin yang dia boleh kacau, boleh ganggu. Bal qulubuhum fi ghamratin. Bahkan hati mereka tenggelam dalam kejahilan. Ai fi amayatin wa ghaflatin anil Quran. Buta mata hati mereka, lalai dan lara mereka daripada Al-Quran. Fahum la yu'minuna bihi. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Wala yatadabbarunahu, dan tidak bertadabbur. Ini dua sifat inilah yang merusakkan dia. Hati mereka tenggelam dalam kejahilan, tak mahu beriman, dan mereka juga tidak lalai daripada memahami ajaran Al-Quran. Dia panggil tidak mahu tadabbur Al-Quran. Ada setengah ulama mengatakan hadhil ayat ini menunjukkan kepada orang-orang yang keras, orang-orang yang tetap menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia perangai mereka? Iaitu puncanya kerana tak mahu terima sumber asal daripada Al-Quran. Kalau dia terima, dia dengar dengan ain basirah, dengar dengan hati yang terbuka, mereka akan terima. Walahum a'malun min duni zalik. Dan mereka pula mempunyai lagi amal-amal jahat selain dari itu. Selain daripada menolak Al-Quran, mereka juga mempunyai amal-amal yang tidak baik. Amal-amal yang tak baik, segala bentuk maksiat, segala bentuk penindasan, segala bentuk penipuan ada belaka. Itu senarai pendek lah. Kita kata
segala bentuk yang tak baik. Kalau nak senaraikan panjang. Zaman jahiliah dulu macam-macam benda berlaku kan. Hum laha amilun. Mereka pula mempunyai lagi amal-amal perbuatan yang jahat yang tidak baik. Selain dari itu, yang mereka terus-menerus mengerjakannya. Allahu Akbar. Apa dia amal jahat dia tu? Hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun. Hingga apabila kami timpakan azab kepada mereka yang mewah di antaranya. Yang mewah tu siapa? Pembesar-pembesar lah, bos-bos tu. Maka dengan serta mereka menjerit-jerit meminta tolong. Tengok nota di bawah 88. Azab itu tidak terhad kepada golongan yang mewah. Kita kena sedarlah. Azab ni kalau dia diturunkan azab, dia tak pilih orang. Tidak kata ni rumah orang mewah ni, hancur. Mari halilintar ke, mari banjir ke, mari apa, ni rumah orang pembesar ni kan, ya kita kejar rumah ni. Ni rumah orang miskin lah, kalau dia mari kompayakun, semua kena belaka. Allahu Akbar. Semua kena, semua akan ditimpa. Bahkan meliputi semua golongan yang kafir itu. Tetapi golongan yang mewahlah di antara mereka yang lebih merasa penderitaan dan terhina setelah mereka hidup senang lenang dan sombong angkuh, tiba-tiba jadi hamba abdi ataupun rusak dia punya harta benda disebabkan bencana yang ditimpakan ke atas mereka. Menjerit-jerit mereka tu. Sebab apa menjerit-jerit? Sebab mereka mempunyai amalan yang tak baik. Walahum a'malun min duni zalik. Ada setengah ulama tafsir senaraikan amalan buruk mereka. Tanda tuan-tuan, a'malun sayyi'ah, iaitulah perbuatan-perbuatan yang jahil. Yang mereka tu syirik, itu satu kes. Tapi ada lagi amalan lain yang menambahkan keburukan mereka. Menambahkan lagi keburukan mereka. Apa dia sini? Dia kata segala amalan yang bukan syirik. Zinanya, ribanya, penindasan dan lagi. Ada yang mengatakan khataya, segala kesalahan yang mereka lakukan untuk menentang kebenaran. Ada yang mengatakan amalan yang bercanggah dengan amalan orang yang bertakwa. Amalan lain daripada itulah. Yang pentingnya betul dah yang kita sebut awal tadi. Segala bentuk amalan yang tidak baik yang bercanggah dengan amal soleh yang dilakukan oleh orang Islam. Artinya mereka telah mengumpul di antara kekufuran, syirik dengan perbuatan yang tak baik. Bila mereka buat, kadang-kadang perbuatan yang mereka lakukan itu dia tak kata jahat, dia sangka perbuatan itu baik. Sebab dalam ayat yang kita tengok nanti, perebutan di antara Quraisy dengan Islam untuk mengisytiharkan siapa yang layak menjaga Baitullahil Haram, siapa yang layak menjaga Kaabah. Menjadi kebanggaan puak-puak Arab ni. Oi, kami takkanlah tak betul. Kita kan jaga Masjid Haram. Kita beri minum, beri makan kepada jemaah haji. Dia rasa dia betul dengan sebab kebajikan yang dia buat. Tapi walaupun begitu, perbuatan jahat yang dibuat, syirik dan benda mungkar tu jadi macam terlindung di sebalik
amal kebajikan yang mereka lakukan di Mekah itu. Baik. Apabila ditimpa azab, ketika itu mereka akan menjerit-jerit meminta pertolongan. Minta pertolongan adalah tu, kan? Hatta apabila Allah Ta'ala azabkan orang-orang kafir, ketua-ketua dia, mereka bertempur, mereka melaung, mereka minta nak lepaskan diri. Apa jadi? Tengok ayat. La taj'arul yawm innakum minna la tunsarun. La taj'arul yawm. Lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu menjerit-jerit minta tolong. Jangan bertempur. Pada hari ini tak ada guna. Sesungguhnya kamu tidak akan beroleh sebarang pertolongan dari kami. Tak ada. Hari ini terima je lah, kan? Hari ini hari terima balasan. Maka bila mereka bertempur minta pertolongan, Allah sebut la taj'arul yaum, tak ada faedah. Baik diam-diam. Sebab apa kamu sewaktu kamu minta pertolongan tidak ditolong? Kenapa? Tengok ayat. Ayat yang berikutnya Allah gambarkan kepada kita ada 3 sebab. Tanda tuan-tuan. 3 sebab kenapa mereka tidak diberi pertolongan. Sebab yang pertama, mata tudiyat ayatullahi alaihim, apabila dibaca ayat Quran kepada mereka, mereka akan lakukan 3 perkara. Yang pertama, kanu ala aqabim yang kisun, berpaling ke belakang, tak mau dengar. Kita panggil berpaling di atas tumi. Orang Arab kata ala aqabihim ni, orang panggil pusing ke belakang lah. Kinayah daripada mereka tak mau dengar kebenaran. Yang kedua, mustakbirin, sombong. Sombong ni ada di mana-mana. Fir'aun pun sombong, Quraisy pun sombong, kaum Samud sombong. Itu kesombongan itulah punca kerusakan. Yang ketiga, yasmurunal bidzikril Quran wa bitta'ni, mereka berbuah-buah sampai setengah malam, sampai larut malam. Untuk apa? Untuk sembang nak condemn Quran. Apa Quran cerita pelik-pelik? Tak ada lah. Tok nenek kita tak pernah bagi tahu pun benda ni. Tok nenek kita tak pernah cerita pun perkara ini. Itu dia panggil benda pelik yang berlaku. Perkara pelik yang berlaku di dalam dunia kufar untuk nak menentang Islam. Baik, sekarang ni kita balik kepada ayat. Tuan-tuan tanda, bila dibaca Quran, maka 3 kerenah yang dilakukan oleh puak kafir terhadap Al-Quran. Tengok yang pertama, ayat 66. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun. Kerana sesungguhnya ayat-ayat aku telah berkali-kali dibacakan kepada kamu. Ini siri, kalau kita nampak macam satu lakonan yang dibuat oleh puak kafir. Bila dibaca ayat Quran, yang pertama yang mereka lakukan apa dia? Penentangan yang dibuat dalam pada itu kamu berpaling undur ke belakang. Ala aqabikum tankisun, mendustakan, pusing belakang, tak mau dengar. Kita ni bila kita beritahu benda baik pada orang, no. Itu maknanya pusing lagi, tak mau dengar. Satu. Sifat mereka yang kedua, ayat 67, mustakbirina bih, dengan keadaan sombong angkuh, mendustakannya. Itu sifat yang kedua. Sifat yang kedua, istikbar, walhal, pada halnya mereka itu mustakbirin, sombong, angkuh,
besar diri dengan sebab apa? Tanda tuan-tuan. Bihi, dalam Quran kata mustakbirina bihi, ulama tafsir kata ai bisababil baitil haram, dengan sebab mereka menjadi pengawal Baitullahil Haram. Dia kata apa? La yazharu alaina ahadun lianna ahlul hurum. Jangan siapa-siapa nak tunjuk besar kepada kita, sebab kita ni orang tanah haram. Kita ni orang yang apa? Orang yang jaga Masjidil Haram. Sehingga Allah Ta'ala gambar dalam ayat lain, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal Masjidil Haram. Adakah kamu jadikan jaga Masjid Haram, pergi makan masjid itu kamu seperti orang beriman? La yastawun. Allah sendiri kata la yastawun, tak sama perbuatan kamu itu dengan perbuatan yang syirik yang kamu lakukan itu. Baik, dua. Yang ketiga, samiran tahjurun. Ada yang mengatakan bihi, balik kepada tanah haram, Masjid Haram. Ada yang mengatakan bihi ay bil Quran, mustakbirina bihi, sombong mereka, tak mahu terima Al-Quran. Bukan setakat tak mahu terima Al-Quran, samiran tahjurun, serta mereka mencacinya dalam perbualan kamu pada malam hari. Malam-malam dia berbuah-buah pada waktu malam. Yalah, orang panggil orang tak ada kerja, tengah-tengah malam pergi duduk buah di kelab dia, kan, di kelab malam, di kelab perbualan. Kalau di Mekah dia dipanggil Darun Nadwah. Kalau tempat kita ni kedai kopi mana-mana lah, kan. Mereka duduk buat tentang Al-Quran, mengatakan Al-Quran ni apa, Muhammad ni bawa syair kepada kita ni, ini bahasa yang tidak dipahami, bahasa orang tua-tua tak cakap macam ni. Cakap apa? Duduk kondai berhala dia, kan. Orang tua dia duduk main puja berhala. Allahu Akbar, sabihi mustakmilin samiran tahjurun. Baik, para pelajar sekalian, itu dia panggil tiga sebab yang terhalang, yang menghalang mereka daripada menerima Quran. Dia kadang-kadang puak kafir ni, dia orang Arab, bahasa Al-Quran bilughatil Arab, dengan bahasa Arab fasih, dia faham, dia boleh tahu makna Al-Quran. Tapi bila duduk samiran tahjurun, makna apa lah, nom lah. Jadi masing-masing mengondem ataupun mencerca Al-Quran itu, supaya orang yang cuba nak berfikir tak berfikir. Orang yang cuba nak berfikir tak jadi fikir, sebab bos-bos sudah kata itu bahasa tak betul, mana ada macam ni. Itu punca dia. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada faedah kesimpulan daripada ayat yang kita baca tadi, 63, 67. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebut mutrafin, ketua-ketua yang bersifat sombong angkuh, mereka lah yang menjadi punca sumber kerusakan di atas dunia ini. Sumber kerusakan datang dari mana? Dari pembesar-pembesar yang mempunyai pengaruh dan pengikut. Mereka lah yang telah melakukan menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dakwah para anbiya yang terdahulu pun mari daripada orang besar. Kita sini pun kadang-kadang pembesar bangsawan ni lah yang jadi ketua. Orang kampung tu tepuk tangan je, kan. Yang kedua iaitulah tentang orang-orang yang geng-geng nak buat konspirasi ni, suka bercakap pada waktu malam. Suka duduk di kelab malam dia panggil. Yang ketiga, Nabi SAW tidak suka bercakap selepas Isyak. Tak mahu samar ni mana tak mahu jaga malam. Dia suka tidur je. Sebab apa tidur? Tidur awal, nanti bangun untuk tahajud.
Maka di sini menjadi perbahasan para ulama Islam. Kenapa Nabi tidak menganjurkan kita berbuah-buah pada waktu malam? Yang pertama, tanda sikit. Sebab yang pertama, kita diminta supaya tidur awal untuk bangun awal. Kalau kita tidur lewat, larut malam baru tidur, bangunnya macam mana? Tentulah terlewat, kan? Yang kedua, kita dah solat isyak. Solat isyak dengan subuh ni pakej berkembang. Dalam hadis Nabi SAW beritahu, siapa dia solat isyak berjamaah, seolah-olah dia telah berdiri separuh malam, pahala dia. Siapa solat subuh berjamaah, dia telah menyempurnakan separuh yang kedua. Artinya, solat subuh berjamaah dengan solat isyak berjamaah telah dapat pahala qiyamul lail. Kerana itu di bulan Ramadan, saya kempen tuan-tuan dan puan-puan, jangan lari tengah jalan. Solat sampai habis, kita dapat 2 qiyamul lail. Oleh kerana kita sudah dapat qiyamul lail, jadi jangan rusakkan malam kita itu dengan bual-bual. Kalau pergi ke kelab duk buat, rusak. Paling kurang dia panggil adna. Adna ni paling rendah darjat kerusakan, sia-sia waktu. Dia panggil menghabiskan masa dalam keadaan lara. Paling rendah dah tu. Paling tinggi darjat mengumpat orang, mengeji orang. Kalau orang kafir, lagi tinggi darjat menentang Islam. Kalau kita ni setakat mengumpat, ya kan, kita buat majlis mengumpat-ngumpat. Kadang-kadang kita nak buat majlis penerangan tentang perkara yang kita nampak tak betul. Tapi kalau kita baca dengan mata kepala yang betul, tafsiran kita tu kita rujuk kepada ulama-ulama yang salafus soleh dalam memahami, boleh jadi berbeza dengan apa yang kita rasa. Sebab itulah bila kita baca, mudah-mudahan pembacaan kita tu boleh memberi hidayah, satu dimensi baru pemikiran kita. Tapi kalau kita baca dengan hati tertutup, tak ada apa. Kafir dia baca Quran, dia buat sama dia tentang Al-Quran, tapi Al-Quran itu ditentang balik. Ini yang kita kata satu kerugian besar. Yang ketiga, kata di para ulama, al-adullu menunjukkan bahawa kalau kita lewat tidur kerana muzakarah ilmu, kerana perbincangan ilmiah, kerana merancang untuk dakwah, itu tidak masuk dalam perkara yang dilarang. Ialah yang Nabi kita tak suka tadi, habiskan masa saja, atau buat perkara yang tidak baik, itu tidak suka. Maka hasil daripada perbincangan, kefahaman kita kepada ayat Quran ini, kepada hadis Nabi SAW, itulah saya tulis satu kata-kata motivasi kita panggil. Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Tulis tuan-tuan. Apa maksud dia? Waktu malam ni waktu berharga. Kita dah salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah. Kita tak boleh bangun tengah malam untuk bertahajud. Kita mampu bangun tengah malam untuk bertempik. Tahulah makna bertempik kan? Sokong kumpulan ni, you sana, you sini. Tapi tahajud tak ada. Maka saya mengatakan, tidurlah lebih baik. Biarlah dalam rekod kita safi. Perangai orang ni hanya tidur waktu malam. Malam dia tidur. Habis. Tapi kalau waktu dalam rekod amalan tak ada, tidurnya ada, tiba-tiba ada satu musim dia bangun bertempik tengah malam, bagaimana kita nak baca maklumat kita ni di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti? Itulah hasil daripada pemikiran, pemerhatian kita kata, kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Maknanya kalau tak mampu nak bangun tahajud, tidur, jangan bangun. Baik, kita pindah pula kepada dia panggil sebab-sebab kenapa mereka sanggup menentang. Tadi berapa? 3 sebab tadi. Sebab-sebab mereka keras kepala kan. Ini kenapa mereka sanggup menentang pula.
Baca tengok ayat seterusnya. Ayat 68. أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ. Ini dia panggil punca sebab berlakunya kerusakan, sebab berlakunya iqdamuhum ala hadza. Mereka berani sanggup melakukan perbuatan lawan Nabi itu. Ada 4 perkara tanda, tuan-tuan. 4 sebab. 4 sebab. Sebab yang pertama, maka adakah mereka melakukan yang demikian, penentangan terhadap Nabi, kerana mereka tidak dapat memahami kata-kata ajaran yang disampaikan kepada mereka. Punca yang pertama, sebab mereka menentang Quran, sebab mereka tidak tadabbur Quran, artinya tidak menghayati makna Al-Quran, tidak menghayati pengajaran daripada Quran. Tengok nota di bawah 89. Yakni tidaklah sepatutnya mereka engkar, tak sepatutnya mereka engkar, kerana kalau mereka memikirkan dan memahami ajaran agama yang berulang-ulang disampaikan kepada mereka, tentulah mereka akan beriman. Tapi kalau dia baca Quran, dia dengar Quran dengan kepala tertutup, kepala minda dia sudah diset bahawa tak betul. Jadi itu yang pertama, mereka tidak tadabbur Al-Quran. Ini punca kerusakan mari daripada tidak tadabbur Quran. Kita hari ni pun sama juga. Baca kau kitab tu sebab kita baca dengan minda tertutup. Ada orang ni bila baca kitab dengan mengkaji, mencari kebenaran, insya-Allah mereka akan berubah daripada menentang menjadi penyokong. Berapa ramai orang yang kaji Quran. Tuan-tuan tanda, salah seorang daripadanya nama dia Gary Miller. Gary Miller ni dia diberi grant oleh kerajaan Kanada untuk mencari kelemahan Al-Quran. Belek Quran, cari sana, cari sini. Setahun dia belek Al-Quran, mencari kelemahan. Takdir Allah Azza wa Jalla, Quran masuk dalam hati dia. Gary telah bertukar menjadi Abdul Ahad. Masuk Islam. Tapi buat kapi ni dia tutup. Set dah minda dia tu tertutup, dia tak akan jumpa. Sama juga kita sendiri. Bila kita baca kitab-kitab para ulama, oleh kerana kita kaji kitab ni dengan minda kita memang salah. Kita sudah set dalam kepala kita, kitab ni salah. Jadi salah sampai bila-bila pun. Walaupun dalam kitab tu penuh dengan Quran, penuh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan aqwalus salafus salih, dia tidak akan jadi betul dah. Sebab kita sudah set benda salah. Ini dia panggil bahayanya seperti itu. Mana buat kapi ni Allah kata kenapa mereka jadi macam ni? Sebabnya mereka lam yadabbarul Quran, mereka tidak tadabbur Al-Quran. Bila tidak tadabbur Quran, dia pun tak jumpalah makna yang baik, kepahaman yang benar. Sebab apa? Sebab mereka memang tak terima. Mudah-mudahan kita para pelajar, ini pentingnya tadabbur Al-Quran. Penting tadabbur Quran dengan minda terbuka, barulah kita akan dapat hidayah petunjuk Allah Azza wa Jalla. Baik. Tanda. Sebab yang kedua. Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin. Atau kerana telah datang kepada mereka sesuatu ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran hak Nabi bawa ni yang tidak pernah datang kepada datuk nenek mereka yang telah lalu. Pelik Muhammad ni. Apa ajaran yang dia bawa? Tok nenek kita tak pernah cerita pun. Dia main buah tok nenek. Tengok nota 90. Yakni
soal kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Allah itu bukanlah perkara baru. Bahkan umat-umat yang lalu telah menerima kedatangan Rasul masing-masing. Cuma oleh kerana kerah kepala, dia kata apa? Tok nenek kita tak ada pun. Nah, dia duk main tok nenek kan. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada sebab yang ketiga. Sebenarnya kalau kita baca dalam ayat-ayat lain, banyak ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala tegur punca kerusakan manusia ni mari dari mana? Datang daripada tidak tadabbur Quran. Tanda tuan-tuan. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak tadabbur Quran? Mereka tak perhati Quran, mereka tak kaji baik-baik Quran. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ini bukan daripada Allah, kamu akan dapati percanggahan maklumat, percanggahan fakta, percanggahan dengan maklumat sejarah yang sangat banyak. Ini surah An-Nisa 82. Tanda ayat ni. Barulah kita fikir baik-baik. Yang kedua, ayat yang kedua, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat 24. Surah Muhammad ayat 24. Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak tadabbur Quran ataupun dalam hati di atas hati mereka aqfal, ada kunci yang tertutup. Nah, ini semua punca-punca kerusakan atas dunia ni, punca tidak tadabbur Al-Quran. Kita orang Islam dah ni, kenapa tidak kita dah baca Quran dah kan? Ada majlis-majlis, buka majlis rasmi dengan Quran. Jangan main-main. Baik, dua sebab sudah berlalu. Sebab yang pertama tadi apa? Tidak tadabbur. Sebab yang kedua kerana tok nenek tak buat. Tanda tuan-tuan. Sebab yang ketiga, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Sebab yang ketiga, atau kerana mereka tidak kenal Rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya. Kita kata mustahil lah. Orang Mekah duk panggil Nabi Al-Amin, 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 Ja'al Amin. Telah datang orang yang penuh dengan amanah, integriti, orang yang baik, orang yang jaga akhlak, tak pernah tipu orang. Daripada Nabi SAW kecil, sehinggalah Nabi menerima wahyu. Al-Amin, Al-Amin. Macam mana tak kenal? Dia kenal semua Nabi, keturunan Nabi, keluarga Nabi SAW, dan apa yang berlaku pada Nabi, semuanya kenal. Itu untuk orang Mekah. Untuk orang luar Mekah, orang Yahudi, orang Nasara, mereka juga tak kenal. La, sudah ada dalam kitab Taurah, sudah ada dalam kitab Injil, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Habis apa sebabnya ni? Sebab kerana itu Allah Taala tegar di sini, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Sebab mereka tak kenalkah mereka ingkar? Jawabnya la. Ingkar dengan sebab keras kepala, tak mahu terima. Itu punca. Baik. Sebab yang keempat. Tanda sebab yang keempat. Am yaquluna bihi jinnah. Atau kerana mereka mengatakan dia terkena penyakit gila. Kita ni kalau tahu orang gila, orang tak betul otak, sewil kata orang, dia mari cakap dengan kita, kita dengar ke tak dengar? Dengar sambil ketawa tak? Suka.
Awak dah makan belum? Belum. Mari aku belanja makan. Diam-diam cakap. Sebab dia sudah set dalam kepala dia orang ni tak betul. Jadi di sini kita dapat faham para jemaah sekalian, 4 sebab mereka lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 sebab mereka lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang besar, yang utama sekali, mereka tidak tadabbur Al-Quran. Sebab yang kedua, tok nenek tak cakap. Sebab yang ketiga, buat-buat tak kenal Rasul. Sebab yang keempat, mereka dah set minda Rasul tu tak betul. Habis kita. Allahu Akbar. Maka akhirnya, di akhir ayat ini Allah jawab apa sebenarnya dalam kepala mereka. Tanda tuan-tuan. Masih lagi ayat 70. Bal ja'ahum bil haqq. Sebenarnya bukan kerana sesuatu pun dari 4 perkara yang tersebut. Bahkan ini punca hakiki mereka tolak dakwah Nabi. Bahkan kerana Rasul mereka datang kepada mereka membawa agama yang tak benar, tak benar bil haqqi, wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Ini punca. Am yaquluna bihi jinnatun bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Dan tabiat kebanyakan mereka tidak suka kepada sebarang kebenaran. Dia tahu semua tu. Dia tahu. Sebab hakiki mereka tak mau beriman. Mereka tak mau terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpunca dari mana? Para pelajar sekalian, kerana al-mukhalif li ahwaihim. Dakwah Nabi-Nabi itu menyalahi kehendak nafsu mereka. Dia nak berzina, Islam larang. Dia nak buat benda jahat, Islam larang. Dia nak buat syirik, dilarang. Artinya punca sebenarnya bukanlah yang lain, tu alasan belaka. Nak kata tak fasih bahasa Arab, fasih lisan Quraisy, kan, fasih. Nak kata dia tak kenal Nabi, sangat mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanglah tok nenek tak bagi tahu. Walaupun tok nenek tak bagi tahu, tapi kita boleh tengok fakta-fakta lain yang berlaku. Jadi yang benarnya, wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Mereka tak mahu terima kebenaran. Itulah punca kerusakan para pelajar sekalian. Punahnya kita di mana? Tidak mahu menerima kebenaran. Kita pergi pada ayat 71. Apakah sikap kita, orang yang benar? Bagaimana menangani masalah ini? Kita kena ingat ayat 71. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Walau ja'al haqqu, dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka. Kita bawa benar, tapi kita mengikut dia punya kehendak. Nasaya rusak binasalah langit dan bumi serta yang ada padanya, segala yang ada padanya. Bukan sahaja kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerima. Habislah. Kita ke dalam bahasa orang tua-tua kata, bukan salah ibu mengandung, tapi salah kepala tak mahu terima. Kepala sudah di set, tak mahu terima. Apa boleh buat? Allah cerita kepada kita, mereka sudah tahu
Bal atainahum bizikrihim, kami bawa kepada puak kafir itu Quran yang jelas nyata. Yang jelas mata. Siapa beriman mulia orang ni. Siapa lawan hina orang ni, apa boleh buat? Fahum an zikrihim mu'ridun. Allahul musta'an, mereka tetap lari, enggan, tak mau menerima. Itulah para pelajar sekalian, ayat ini mengajar kepada kita, kita jangan tunduk kepada kehendak orang, tetapi kita kena tunduk kepada kehendak kebenaran. Tulis kata-kata sikit. Kita tak boleh tunduk kepada kehendak orang, tapi kita kena tunduk kepada kehendak kebenaran. Kalau kita tunduk, Nabi tunduk kepada kehendak Quraisy. Kan Quraisy mari berunding dengan Nabi Muhammad, janganlah cerca kita punya Tuhan. Kita pun tak cerca awak punya Tuhan. Akhirnya mari surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lakum dinukum waliyadin. Kamu caramu, cara aku caraku. Mu nak ikut Islam mari. Tak mau ikut Islam, kamu punya pasal. Tapi nak suruh aku tunduk kepada kamu, la. Kita ni para pelajar, biar ada prinsip, biar kita ada asas perjuangan. Nak tunduk kepada kehendak orang ramai memang seronok. Orang akan suka, orang akan puji, follower kita akan jadi ramai. Tetapi nak tunduk kepada kehendak kebenaran, kita akan ditentang, kita akan dilawan, kita akan diapa-apakan oleh penentang-penentang sebab bercanggah dengan kehendak nafsu, bercanggah dengan kehendak orang ramai. Nas'alullaha as-salamah. Baiklah para jemaah sekalian, ayat yang terakhir dalam siri kita ini ayat 72. Wa innaka am tas'aluhum kharja fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin. Allahu akbar. Atau adakah mereka menolak seruanmu itu kerana engkau meminta kepada mereka suatu pemberian? Orang tak suka dengan kita sebab kita minta upah ke? Nabi minta upah ke dalam dakwah? Nabi minta tip ke? Minta fees ke, bayaran setiap kali nak ceramah? Abu Jahal, aku nak ceramah, bayar RM50. Itukah sebab mereka tak mau suka, tak mau terima dakwah Nabi sebagai hasil pendapatan dakwah kita? Allah kata apa? Ini pula tidak juga. Mana ada Nabi-Nabi minta. Lepas tu ustaz zaman kita ni minta duit minyak ya. Minta duit minyak kan. Kita berjalan dengan minyak. Kalau kita nak beli minyak kereta, kita kena cari duit sendiri, kita kena kerja. Tak boleh lagi nak pergi ceramah, itu je kan. Oh, ada juga sampai ribu-ribu. Itu masalah peribadi, bukan masalah dakwah. Masalah peribadi jangan dikaitkan dengan masalah dakwah Islamiah. Itu hak orang masing-masing. Ada orang jadikan perjuangan dia, dakwah dia, kerja buat dia sebagai bisnes. Nak kata apa? Ada orang yang memang ikhlas lillahi ta'ala buat kerja. Allahu Akbar. Bahkan bukan lagi pendengar tu kena bayar, dia pula bagi jamuan kepada orang mari mengaji rumah dia. Ada tuan-tuan guru kita rahimahumullah wa hafizahumullah, kita pergi rumah dia mewah. Masuk-masuk ni teh, syai. Allahu Akbar. Rumah orang Arab. Kita pergi rumah dia tuan-tuan, kena kosongkan perut lah. Kosong perut, kosongkan minda untuk terima ilmu, kosong perut untuk terima makanan. Bukan kena bayar, kena makan. Pergi rumah dia, mula-mula masuk syai, bismillah. Duduk kejap, keluar buah. Kejap keluar makanan. Terus kira ilmu yang kita belajar, kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Tapi apa boleh buat? Dakwah para Nabi alaihimussalatu tidak minta bayaran. Habis ini pun tidak, kerana engkau percaya pemberian Tuhanmu lebih baik, maka dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kita para pendakwah, kita kena letak rezeki kita di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, bukan duduk di tangan manusia. Jadi kalau kita tahu rezeki kita di bawah Allah yang beri,
ketika itu ada beberapa perkara yang besar yang kita akan lakukan. Tanda dia tuan-tuan, dalam fawaid al-fawaid at-tarbawiyah, iaitu para pendakwah kena ingat rezeki kita di bawah apa? Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang bagi rezeki. Habis orang lain bagi sampul, itu hanyalah satu perkara rutin. Perjalanan hidup manusia ni orang bagi melalui tangan manusia, tapi kita kena letak pemberi rezeki yang hakiki, Allah Azza wa Jalla. Jangan kita buat kerja kita ni kerana tu. Baik. Jadi kalau kita kata rezeki kita di tangan manusia, kita akan jadi manusia yang mandul. Nak bercakapkan, orang marah. Bila orang marah, tak dapat rezeki, mulalah. Mula rasa takut, rasa gerun pada manusia, maka mandullah kita punya program dakwah. Baik, kita pergi pada faedah yang kedua, afalam yadabbarul qaul, iaitu kepentingan bagi orang yang nak meningkatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, wajib bagi dia tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Ana alhamdulillah, setelah setahun kita baca Quran, tafsir ringkas-ringkas ini, dan kita pilih mana-mana ayat untuk kita tadabbur, alhamdulillah para pelajar kita bagi respon, dapat sesuatu, dapat ilmu yang kita rasa lebih dekat kita dengan Al-Quran. Bagi saya ini satu nikmat yang cukup besar. Kalau tuan-tuan hantar mari slip account dah, oh, abu anak saya dah bagi duit hadiah kepada ustaz sekian-sekian, tak sama yang saya dapat maklumat 2 baris tulisan SMS WhatsApp, mari ustaz, kami dapat ilmu yang bermanfaat daripada majlis pengajian tafsir. Saya kata ini sangat besar, sangat menggembirakan daripada kita terima duit yang dihadiahkan. Sebab apa? Sebab duit akan habis. Duit akan habis, sebagaimana dikatakan riwayat daripada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beza di antara ilmu dengan harta. Tanda tuan-tuan, ilmu dengan harta berbeza. Ilmu makin banyak, kita rasa makin tenang. Makin tenang. Harta makin banyak, makin sibuk. Dah akaun sana belum tutup lagi, akaun sini belum tutup. Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah berjalan dengan seorang pendakwah, seorang ustaz. Duduk dengan dia dalam perjalanan, sibuk, asyik duduk tengok WhatsApp je. Kata, apa tu Syekh? Oh, dia kata dah close dah akaun cawangan sekian. Pukul 12 malam duduk main cawangan lagi. Kita kata Masya Allah. Tak apalah, rezeki yang baik. Nak ceritanya, ilmu makin bertambah, kita rasa makin tenang. Tetapi harta makin bertambah, makin sibuk. Yang kedua, ilmu, bila kita dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan jaga kita, halal haram dia kontrol. Tapi kalau dapat harta, kita kena jaga dia. Malam kena kunci, akaun kena tengok, apa lagi? Ilmu makin diberi, semakin bertambah. Ilmu makin kita beri, mana kita ajar, semakin bertambah. Kita dapat ilmu, kita beramal, kita ajak kepada anak kita, ajak kepada masyarakat, tambah. Tapi harta bila kita beri, makin susut untuk dunia lah. Jangan pula kata, oh ustaz, kan Nabi kata tidak kurang harta yang disedekahkan. Betul. Pada zahirnya, bila kita beri kepada orang, harta itu jadi